Okay. Kemudian perlu siapkan report berserta dengan lukisan. Ini dia dah beritahu lah topik 7 hingga 11 bermakna ini untuk report ni adalah lukisan yang perlu dilukis dengan menggunakan software AutoCAD. Okay, so mini project lah saya bagi contohnya bayangkan bentuk almari 10 tahun akan datang dan cuba lukiskan design tersebut, design bentuk almari 10 tahun akan datang dan lukiskan design tersebut dalam bentuk AutoCAD. Itu antara soalan lah. Okay, dan report ni memberi markah sebanyak 10%. So total up semua ini adalah 100%. Bermakna dekat sini tiada final exam. Okay, untuk subjek practical task, practical macam ni biasanya tiada final exam lah. Okay, so bermakna habis je semester, hujung semester tu sepatutnya awak dah tahu awak dah boleh skor A, B, C ataupun berikutnya lah. Okay, so awak boleh dah kira dekat sini berapa persen. Kalau hantar semua awak dah boleh agak, awak boleh buat semua awak dah boleh agak berapa persen awak dapat markah awak. Okay, so untuk final exam kita tak ada lah. Okay, so siap saja semua assessment. Saya dah boleh bagi markah dan so ini adalah reference, rujukan. Okay, kalau nak rujuk buku-buku mana yang berkaitan awak boleh carilah. Okay, dekat library pun ada ataupun sekarang ni rujukan awak, generasi awak lebih kepada Google lah. Okay, nak melukis bulatan macam mana boleh cari, tak ada masalah. Kalau practical task tu tak ada masalah, jangan bagi orang lain buat saja. Nak cari teknik apa orang macam mana nak melukis semua tu boleh. Okay, tak ada masalah ke situ. Awak boleh search sendiri. Okay, sebab sekarang ni semua teknologi di hujung jari je. Macam mana nak lukis bulatan, macam mana nak buat poligon, semua ada. Okay, ini antara buku-buku lah yang ada di pasaran untuk rujukan. Okay, kalau ada buku abang awak ke ataupun senior-senior awak ke yang sebelum-sebelum ni mungkin boleh rujuk lah. Okay, tapi paling senang zaman sekarang adalah merujuk pada YouTube. Okay, dekat YouTube pun banyak. Okay, banyak video berkenaan dengan engineering drawing ni. Okay, boleh rujuk dekat situ lah. Okay. Ini tajuk-tajuk, nanti awak boleh check topik-topik mana yang masuk untuk practical task dan practical test. Okay. Yang tepi ni adalah student learning time. Ni face to face. Sepatutnya kita face to face. Untuk introduction hari ni 1.5 jam. Non face to face adalah masa awak menyiapkan practical task. Okay, dan jumlah dia adalah 2.4. Okay, ni dia dah bagilah perancangan. Kalau yang nak tahulah apa 6, 8, 14 semua ni. Okay, ini sepatutnya untuk tajuk bab 2, geometrical drawing, kita perlu face to face sepatutnya 6 jam. Tapi tak boleh nak face to face lagi, so tak apa, kita akan face to face melalui Google Meet dan Microsoft Teams lah nanti. Okay, selama 6 jam. Fotografik dan isometrik dia bagi tempoh kat kita 10 jam. So setiap minggu kelas kita hari ni 4 jam kan. Kalau 10 jam awak cuba buat berapa minggu lah. Awak tengoklah berapa minggu yang kita boleh siapkan untuk topik 3. Dia macam tu lah pembahagian dia. Okay, untuk bab 4 1 jam. Ni dimensioning saja. So yang ni 1 jam je. Yang selebihnya 0.6. Yang ni adalah untuk awak buat di rumah ataupun di Kamsis. Okay, so ini adalah pembahagian dia lah yang lebih detail. Okay, apa lagi nak tunjuk?
Okey, tak apa. Kita pergi kepada video. Berapa lah ni? Baru 11.30. Okey, saya tak buat lama hari ni. Kita sampai pukul 12 lah kalau sempat. Okey, stop sharing. Kita tengok sikit. Saya ada nak tunjuk window. Dia kena keluarkan dulu ni. Macam nak sharing video ni. Sekejap ya, saya nak sharing video sebenarnya. Kat mana pula butang nak sharing video ni? Tak jumpa. Entire screen. Tak ada. Entire window. Padam ini. Susah juga nak guna Google Meet ni. Siapa tahu Oh ni okey. Share kat sini sekejap. Boleh nampak tak? Boleh. Nampak JJ10013. Okey. Okey, ini kod lama lah. Okay, kod baru adalah DJJ 10013. Okey. Dia berlapis-lapis ni. Okey, kita pergi tengok sikit. Apakah engineering drawing? Okay, introduction. Okay, is a way to produce drawing that accurately reflect a technical object, architecture and engineering. In other words, engineering drawing is a communication tool or language of communication among those involved. Tak nampak tak? Tak nampak. Tak nampak kan? Awak nampak apa? Skrin tu folder ni. Kat dokumen. nampak dokumen dia. Dokumen je. Alamak, macam mana saya nak share ni Sekejap. Okey. Nampak? Nampak. Nampak slide ni kan? Okey. Nampak. Sini introduction lah. Dia menceritakan apakah engineering drawing. Okey, engineering drawing adalah satu. Kat sini dia kata communication tool. Okey, ataupun kaedah ataupun alat untuk komunikasi lah. Okey, komunikasi apa? Untuk melukis technical object, architecture dan engineering punya objek lah, drawing. Okay, bila kita tengok saja lukisan pencerahan, satu lukisan tu contohnya kalau kita mechanical biasa lukisan lebih kepada komponen mesin lah. Okay, komponen mesin yang ada di sekeliling awak. Kita tengok saja lukisan tu, dekat situ sebenarnya kita boleh tahu macam-macam maklumat. Okay, termasuklah dia punya, kalau kita lukis di dalam software, kita boleh tahu berat, kita boleh tahu analisis, stress dia, strain dia, kita boleh buat analisis pada dia,
kita tahu dia punya ukuran dan sebagainya lah. Sebab tu dia kata communication tool or language. Okay. Macam mana dia nak menukarkan bentuk lukisan tu kepada lukisan tu dalam satu kertas lukisan. Dia nak ceritakan banyak sebenarnya benda yang kita boleh tafsirkan lah dekat situ. Okay. If one knows how to make a drawing, then he can read and explain the drawing of others. Okay, bukannya kita tengok satu lukisan tu tak ada makna pun, apa ni, pen je pun. Sebenarnya bila kita lukis balik pen ni, macam-macam yang kita boleh terangkan. Okay, kita tengok je lukisan pen ni, banyak benda yang kita boleh ceritakan. Okay, that's why dia kata communication tool. Okay. Ini. Okay, drawing instrument. Yang ni yang saya kata saya nak tunjukkan dekat awak. Okay, antara drawing instrument yang kita perlukan untuk engineering drawing yang asas tajuk 1 sampai tajuk 5. Okay, dekat sini dia beritahu drawing board. Okay, drawing board ni pelapik dia lah. Okay, pelapik dia. Okay, pelapik dia tu saya rasa buat yang putih tu macam tu lah. Okay, tetapi kalau awak boleh masuk ke dalam poli nanti, bila awak dah boleh masuk, kita ada bilik lukisan kita yang macam drawing table ni, yang dah disediakan ni. Dah ada drawing table. Kita ada dekat JKM, kita ada 2 bilik lukisan ni. Okay, bilik lukisan engineering drawing dengan bilik AutoCAD adalah bilik yang berbeza. Okay, bila awak masuk kelas lukisan asas, awak akan masuk ke bilik ini. Dia dah ada, meja dia semua dah ada. Okay, tapi drawing board ni awak perlukan bila awak balik ke kamsis awak nak buat lukisan, nak lukis. Awak tak boleh main lukis je lapik letak atas lantai ke, lapik atas meja yang meja kayu ke, tak sesuai sebab bila melukis tu dia akan mungkin kertas tu koyak dan sebagainya lah. Okay, so kita ada drawing board. This is a board with a smooth surface. Okay, dia punya surface mestilah licin. Okay, dia biasanya yang saya tengok student bawa tu yang putih tu, okay, pelapik dia tu. Okay, which the drawing is fastened. Okay, di mana kertas kita pasang dekat sini. Okay, kertas lukisan kita. It is made of seam soft wood such as pine, oak, which are free from knots and other defects. Okay, ini adalah contoh dia. Okay, kalau di kelas awak akan pakai inilah meja dia. Okay, tak perlu datang bawa drawing board. Tapi drawing board ni bila awak ada buat praktik kertas di rumah ataupun di kamsis, perlu ada pelapik ni. Okay, kemudian kita ada kompas. Okay, kompas. Yang inilah paklatan geometri awak ni, yang set dia ni. Okay, kita panggil sebagai kompas, big and small. Okay, biasa kita pakai yang small lah, yang biasa je. Tak perlu beli yang besar, terlampau besar. Kita tak lukis lukisan yang terlampau besar. Kita nak pakai lukisan nanti saiz A3 saja. Okay, so awak beli satu set ni lah. Okay, satu set ni. Okay, yang penting kita perlu ada jangka lukis ni lah. Okay, kompas ni. Okay, it is used for drawing circle and arcs. Okay, bulatan nanti kita nak pakai benda ni. Okay, it is specified by the length of its legs. Available size are 150mm and 77mm. Okay, terpulang lah. Awak boleh beli saiz kecil pun tak apa, tak ada masalah. Okay, kemudian kita ada divider. Okay, big and small. It is used to transfer measurement from one drawing to another. Ni divider. Ini kompas. Okay, dia biasanya dia datang sekali dengan pensel. Dia ada tepi dia tu ada pensel.
ataupun mata dia tu dah ada dipasang mata pensel. Yang sebelah dia ni adalah divider. Yang ni biasanya kita nak ukur daripada lukisan yang pertama, kemudian kita ukur bulatan, dia punya diameter berapa. Okay, dan kita nak pindahkan ukuran tu ke lukisan yang lain. Okay. It is used to set off distance from the scale onto drawing. Okay, it is also specified by the length of its leg. Available size, ni sama, size dia sama. Okay, ini set geometri awak lah, kompas and divider. Okay, kalau awak beli satu set tu semua dah ada. Okay, kemudian yang penting adalah drawing pencil. Okay, drawing pencil kita ada soft grade, B and hard grade. Okay, they are graded by numbers 2B, B, HB, 2H and H. Okay, so biasanya kita pakai HB lah. Okay, HB. Okay, tapi terpulang lah kalau pakai 2B pun tak ada masalah. Cari yang sesuai lah. Okay, dengan dia ada grade macam ni lah. Cari yang sesuai, yang ada grade. Jangan pergi sebarangan. Pensel tik-tik ke tak boleh dia mesti pensel yang biasa macam ni. Okay, kemudian eraser. Okay, eraser kalau boleh cari yang okey sikit, yang kita padam tu tak hitam lah. Dia macam-macam sekarang ni. Zaman sekarang ni yang elok sikit lah kita panggil. Ni je nama dia bagi, Pilot ni elok lah. Okay, bila kita padam tak terkoyak kertas kita. Okay, kadang-kadang beli yang keras sangat ke, awak punya eraser tu padam sampai terkoyak. Bila terkoyak dah tak boleh nak guna, kena pakai kertas lain, kena lukis balik. Okay, sebab lukisan ketiadaan ni bila kita lukis saja pada kertas, kita nak dia kemas. Tepat, kemas, cepat. Okay, bukannya hitam, tumpuk hitam sikit kat atas tepi ni bekas padam, double line. Okay, double line akan potong markah. Okay, tak boleh double line. So that's why bila melukis ni dia kena teliti. Okay, kena ada peralatan yang sesuai, ukuran pun dah ada, kena tahu, kena teliti. Bukannya main tekap je ikut dan, lepas tu padam, buat lagi line. Dia jadi double line. Bila double line, potong markah lah kat situ. Okay, so ini adalah drawing sheet ataupun kertas lukisan lah. Okay, kalau ikutkan yang biasa kita guna adalah A2. Yang biasa, biasanya yang besar tu. Okay, tapi untuk awak kita pakai A3 pun tak ada masalah lah. Okay, so awak boleh carilah kertas lukisan ni size A3. So sini dia ada dah ukuran dia 420 mm kali 297 mm. Okay, pergi kat kedai cari size A3, ini ukuran dia. Okay, kertas lukisan. Okay, setiap orang mesti ada, beli satu buku tu terus. Okay, sebab awak perlu melukis. Okay, kita ada 2 praktik kertas dan selain praktik kertas tu kita ada latihan-latihan lain lah. Okay. So yang ni lah yang kita akan pakai size A3. Okay, ini lebih kepada detail lah. Ini selain tu peralatan-peralatan lain macam tape. Tape ni adalah untuk awak dia lekatkan kertas lukisan awak di drawing board supaya dia tak bergerak bila awak melukis. Yang bergerak adalah T-square dan awak punya peralatan pengukuran saja. Bukan kertas bergerak Kalau awak lukis, kalau lukis gambar pokok tu lain. Tapi bila kita nak buat engineering drawing, yang bergerak adalah tangan awak, pensel awak dan alat-alat pengukuran. Kertas mesti fix di atas drawing board. Okay, that's why dia suggest untuk awak pakai selotip ni. Okay, tapi bukan selotip yang lekat, tak boleh nak buka terus. Pakai selotip biasa je.
lekatkan di bucu setiap lukisan, kertas lukisan tu. Okay, bagi sama betul-betul pada drawing board ukuran dia dan pelekat. Okay, siap dah melukis, baru buka. Okay, ni tujuan dia. Bukannya kalau awak tak lekat, awak tiba pusingkan kertas awak masa awak melukis, awak pusing kiri, pusing sengit sikit, teknik tu dah salah lah. Okay. So selain tu dia untuk membuat sudut perlu ada protector. Biasanya protector tu dah datang sekali dengan set square. Okay, set geometri awak tu. Biasanya dalam tu dah ada. Okay, ini tapi kalau awak ada yang jenis besar, lebih selesa, lebih banyak macam ni yang bentuk bulat sekular ni, lagi bagus lah. Okay, kalau semi sekular pun boleh, tak ada masalah. Okay. Kemudian kalau ada set curve ni, French curve ataupun flexible chord, kalau zaman saya dulu pakai ni flexible chord. Okay, untuk melukis bahagian-bahagian yang ada curve macam ni. Kalau ada boleh gunalah. Okay, boleh digunakan. Ini nak bantulah. Ini adalah T-square. T-square ni wajib adalah. Okay, wajib ada setiap seorang. Okay, ini T-square yang saya katakan tu lah. Okay. Apa lagi? Ini adalah set square. Selain tu kita ada set square jenis segi tiga macam ni. Dan sudut dia berbeza. Kalau boleh dapatkan jugalah yang macam ni lah, set macam ni. Okay, ni biasanya untuk melukis nanti isometrik dan ortografik drawing memang pakai. Okay. Yang lain tu. Ini yang lain ni saya nak masuk kelas minggu depan. Okay, untuk teknik-teknik melukis kita akan masuk minggu depan. Okay, so setakat ni ada apa nak tanya? Ada soalan ke? Untuk minggu ni saya nak awak dapatkan peralatan tadi. Okey, nanti saya bubuhkan masukkan dalam Telegram. Benda-benda penting tadilah. Peralatan tu mesti ada dulu sebab minggu depan kalau kita dah nak lukis, awak mesti melukis bersama saya. Okay, saya tunjuk, tunjuk macam mana nak lukis, nak buat macam mana, mesti dah ada peralatan tersebut. Okay, kalau tak nanti saya cakap, awak dengar, lepas tu habis kelas, hilang. Okay. So dapatkan dulu minggu ni peralatan-peralatan tu lah, awak nak beli dalam Shopee ke apa ke, sempat lagi. Okay, sebab hari ni hari Ahad, so 2-3 hari tu sempatlah sampai. Okay, nak pergi dalam Shopee ke, tak boleh nak keluar ke apa ke, ataupun nak senang pergi je kedai stationery, biasanya semua peralatan dia jual lah. Kalau awak kalau boleh masuk poli, biasanya dekat koperasi pun ada jual. Okay, dekat koperasi pun ada jual. Try lah cari kat mana-mana. Okay, at least semua orang dah ada peralatan asas tu lah. Okay, sebab minggu depan saya akan masuk kepada inilah, saya akan masuk bahagian ni, macam mana kita nak start melukis. Okay, tapi bagi yang dah mahir, yang dah biasa melukis, awak boleh saya terus bagi nanti latihan, boleh terus lukis lah. Okay, so kita akan mula dengan yang simple dulu, latest melukis ABC dulu dan sebagainya. Okay, kemudian baru kita akan pergi kepada tajuk-tajuk yang lebih susah. Okay, so ada yang nak tanya? Ya. Table drafting tu kena beli ke? Apa shooting? Drafting benda apa? table. Drafting table. Board ni. Drafting board. Pelapik dia
pelapik dia. Kita buat yang table punya. Oh, table tu tak payah. Table tu dia dah disediakan kalau awak dah boleh masuk ke poli, dah disediakan dekat lab, dekat bilik lukisan. Tapi kalau awak duduk kat rumah tak payahlah kot table tu. Tak perlulah. Tapi kalau ada bagus. Kalau ada bagus sebenarnya. Awak pakai table biasa je, atas meja makan pun boleh. Yang penting ada board ni, penting lah, antara yang penting lah. Okay, drafting board ni. Ni yang papan dia ni. Pelapik. Okay, pelapik dia ni. Terima kasih Puan. Ada lagi soalan? Cuba sediakanlah minggu ni. So minggu depan kita dah boleh start melukis. Okay, saya rasa tak mahal kot dia punya peralatan. T-square board. Beli mana yang penting dahulu. Yang macam curve tu tak perlu lagi pun tak apa. Sebab curve tu nanti kita akan lukis kemudian. Okay, yang pentingnya ada T-square, ada kertas lukisan, saiz A3, ada board, pelapik dia. Kemudian ada pensel yang sesuai. Pensel janganlah kedekut, beli satu je. Pensel banyak-banyak pun tak apa. Kemudian set jangka lukis dia, set geometri tu, set square dia pun perlu adalah. Yang tu lah beli dulu. Dan rubber, eraser awak tu. Yang lain-lain tu, alat bantuan lain tu boleh beli kemudian lah. Dan sementara tu siapa yang ada laptop bolehlah install AutoCAD. Kalau saya dapat software, saya bagilah nanti dalam grup. Kalau saya dapat lah. Saya pun dekat kat rumah ni, komputer rumah memang tak ada lagi software ni. Baru nak install. Okay, kat komputer pejabat tak apalah. Okay, ada lagi nak tanya? Okay, satu lagi berkenaan dengan kehadiran. Okay, kehadiran ke kelas adalah amat penting. Sebab subjek kita adalah subjek praktikal. Okay, praktikal bermakna awak hands on. Bila hands on, kalau awak tak datang satu kelas, contohnya hari ni tak datang, hari ni tak apalah, saya tengok ada 2-3 orang yang pergi cucuk vaksin lah apa semua, tak apalah yang tu. Okay, tapi seboleh-bolehnya cuba juga. Sebab kelas online kan, tak boleh nak online dekat komputer, laptop, dekat handset pun boleh, Google Meet. Boleh dengar je, tak buat pun tak apa, buka je, dengar dulu. Jangan seboleh-bolehnya cuba elakkan daripada ponteng daripada kelas, kalau tak rugi. Okay, so kehadiran saya ambil berdasarkan kepada partisipan yang hadir ni hari ni. Okay, dan kehadiran saya akan ambil setiap minggu. Okay, assessment pun saya akan ambil kira. Biasanya hujung-hujung saya akan beritahulah siapa assessment tak lengkap, tak hantar dan sebagainya. Okay, so subjek macam ni boleh score A, boleh dapat A. Reti lukis ke, tak reti lukis ke, boleh dapat A. Okay, jangan ambil sambil lewa. Subjek-subjek macam ni lah nak bantu awak punya pointer ni, SEM 1. Okay, kalau awak tak buat betul-betul, rugilah. Okay, lagipun kita online kan, so rugilah kat situ. So boleh-bolehnya kelas hadir. Okay, kalau dekat sini saya tak tahu nak record hari ni, ada yang minta record ni. Tak apalah, siapa yang tak hadir hari ni, kita intro saja. Nanti saya akan letakkan ni slide ni, nanti saya akan bubuh sekali dalam Telegram. Okay, kalau dalam Teams, saya tahulah kat mana nak record, so awak boleh buka dekat Google Meet ni, tak apalah. Kita pakai dulu yang mana ada. Okay, hopefully minggu depan boleh pakai dah Microsoft Teams. Okay, senang sikit saya nak tunjuk dekat situ. Okay, ada lagi soalan? Ada lagi yang nak tanya? Main 36 orang. Kan dalam Telegram 30 lebih je, 33 ke?
Siapa yang belum masuk dalam Telegram? Dalam grup Telegram sila masuk. Masuk 3 member je. Dekat sini ada 35. Ada lebih 2 orang. Okay, dan satu lagi dalam grup Telegram tu tolong settingkan nama sebenar. Janganlah bubuh nama apa tadi saya baca tadi sebelum ni. Ketiak goreng. Benda pelik-pelik ni. Ketiak goreng pun ada. Tak tahulah siapa. Okay, letakkan nama yang betul lah sebab kita punya grup ni adalah grup rasmi. Janganlah letak nama pelik-pelik, nama apa? Nama artis awak ke, nama K-pop awak ke apa ke. Okay. Termasuklah dekat sini ni, dekat Google Meet ni pun macam-macam nama ada. Okay, tapi tak apalah, nanti dekat awak punya Microsoft Team memang dia akan keluar nama yang sebenar. Okay, yang ni sebab awak pakai email awak sendiri kan, tak apa. Okay, tapi dalam Telegram tu make sure nama betul kan siapa nama yang letak nama glamour apa semua tu. Okay, sebab saya apa-apa hal nanti kalau saya nak cari senang dekat situ. Saya terus tekan je nombor awak dekat Telegram. Kalau awak letak nama glamour, susahlah saya nak cari siapa tak ada, siapa ada. Okay. So kalau tak ada soalan, kelas kita dah pukul 12. Okay, so sediakan dulu peralatan-peralatan yang saya suruh sediakan tu. Minggu depan kita akan start melukis dan saya akan bagi latihan. Praktikal task kita 4, tetapi latihan kita bukan 4. Lebih daripada 4. Okay, latihan setiap minggu saya bagi. Praktikal task ikut topik. Bila masuk saja topik 2, saya dah boleh bagi praktikal task 1 dekat awak. Okay, praktikal task adalah mengikut topik, tetapi latihan, exercise adalah mengikut minggu. Setiap minggu akan ada 1 exercise. Okay, dan exercise biasanya saya akan, untuk online ni mungkin saya suruh ambil video tengah melukis dan ambil gambar lukisan tersebut. Hantar gambar lukisan tersebut. Itu cara dia lah nak tengok. Okay, lukisan tu nanti awak simpan. Bila dah boleh masuk ke poli, baru hantar yang awak betul-betul lukis pada saya. Boleh Okay. So, okay setakat ni? Okey, Puan. Okey, Puan. Awal-awal SEM ni memang semangat lah dulu. Lepas-lepas ni tak tahulah keadaan macam mana. Kalau dapat jumpa face to face tak apalah, senang. Saya nak tengok awak lukis macam mana apa semua kan. Hopefully boleh face to face lah. Pergi cocok cepat-cepat. Siapa yang belum daftar untuk vaksin tak ada masalah pun, tak ada kesan apa pun. Saya pun dah cucuk. Dah lepas beberapa bulan dah cucuk. Jangan takut. Mula-mula saya pun takut juga nak cucuk. Kan bila orang dah tulis macam-macam dekat Facebook tu apa. Cucuk lepas cucuk tu jadi ni bubuh chip lah apa segala benda, tak ada apa pun. Jadi zombie. Ngarut. Dia zombie tak ada pun kalau saya zombie kat sini tak ada lah kalau kita. Jadi zombie. Tak payah duk percayalah. Okay, benda yang baik kita ikut. Tak payah nak membantah, pergi cucuk cepat-cepat. Settlekan yang tu, kalau dah ramai semua cucuk, satu kelas dah cucuk, mungkin lepas ni awak boleh masuk ke poli cepat lah. Okay, sebab dekat poli internet pun ada, awak tak perlu pakai yang internet awak sendiri kat rumah ni. Semua kemudahan dah ada di politeknik. Okay, internet free, lepas tu nak makan semua senang, duduk je dekat dalam tu, kampus tu. Okay, peralatan laptop semua tak payah bawa pun tak apa, semua kita dah ada. Okay, senang kat sini. Okay. So kita jumpa lagi minggu depan. Okay, minggu depan kelas kita akan start pukul 9 Okay, nanti apa-apa hal saya akan update dalam Telegram lah. So sediakan peralatan yang saya minta tu supaya kita boleh lukis minggu depan. Boleh? Okey, Puan boleh. Boleh. Boleh, Puan. Okay, so kalau boleh kita jumpa minggu depan. Bye. Assalamualaikum.
Bye. Terima kasih, Puan. 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 Sama-sama. Kalau nak berkenalan lah dulu. Thank you for everything, Puan. Okay. Salam kenal. Puan, buka Puan. Muka saya. Ya, Puan. Ya. Boleh bang. Ya. Nampak bilik saya semak ni. Allahu Akbar, cantiknya, Puan. Cantik Puan. Mantap. Tak payahlah kalau macam ni, tutup lah. Okay, bye. Bye. Bye, Puan. Thank you for everything. Bye, Puan. Thank you for the information given. Thank you. Okay. Bye. Wah, rasmi pula.